Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufakkihuna fid din wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa inal husna bi hurmatihim. Allahumma radina bi qada'ika wa sabirna ala malaika wa auzi'na syukra ni'maika. Ya Allah, jadikan kami sentiasa redha terhadap takdir-Mu, dan jadikan kami sentiasa sabar menerima ujian-Mu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur akan segala nikmat-nikmat-Mu. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Allah ini secara keseluruhan, dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang ternyata. Wa may yakun syaitanu lahu qarina fasa'a qarina. Barang siapa yang menjadikan syaitan itu kawannya, temannya, maka sesungguhnya seburuk-buruk teman itu adalah syaitan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fiikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu abadan kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepada umatku dua perkara, sekira mana mereka berpegang teguh kepada kedua-dua perkara ini, mereka tidak akan sesat selama-lamanya. Iaitulah kitabullah, yakni Al-Quran, dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya inilah al-hadis. Yang saya hormati ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan haji, para habaib, tuan-tuan guru, puan-puan hajah, muslimin muslimat, adik-adik yang dirahmati lagi dikasihi Allah sekalian. Apa khabar tuan-tuan? Sihat je ya? Haji sihat ya? Alhamdulillah. Pertamanya kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini sekali lagi Allah memberi kita kesempatan untuk kita berkuliah, lebih kurang antara maghrib ke isyak ini. Mudah-mudahan pengasihan yang berilmu ini menjadikan kita asbab untuk kita masuk ke dalam jannah, syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sudah barang tentulah para ibu bapa, hadirin hadirat yang saya kasih sekalian, pada malam ini telah sama-sama kita duduk sekejap dalam mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita duduk dalam majlis yang sangat-sangat besar, iaitu majlis ilmu,
Majlis ilmu ni seperti mana yang selalu saya sebut, seumpama kata Nabi kita berada dalam taman-taman syurga. Di dunia saja kita sudah bermain-main di taman syurga. InsyaAllah mudah-mudahan dengan rahmat Allah kita akan dimasukkan juga dalam syurga nanti insyaAllah. Lagi-lagi pula ibu ayah hadirin hadirat sekalian sedang melakukan amal yang boleh membawa kita ke syurga. Apa amalannya? Menuntut ilmu pada malam ini. Seperti mana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, mana-mana ibu ayah yang keluar rumah tadi memang semata-mata niatnya nawaitunya memang nak menuntut ilmu. Kalau tak menuntut ilmu dah balik dah. Maknanya ibu ayah duduk sekejap, lapangkan masa antara maghrib ke isyak ini, nawaitunya memang nak menuntut ilmu. Maka kata Nabi, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Amin. Mudah-mudahanlah ibu ayah kita akan dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keduanya, kita bersyukur juga kita menjadi hamba Allah yang mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala, dapat bersolat berjamaah. Kemudian nanti kita solat lagi isyak. Semua ni membuktikan kepada kita menjadi hamba Allah yang benar-benar hamba kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi yang ibu ayah buat malam ini memang semata-mata ibadah. Maghrib tadi ibadah, dah buat sunat qabliyah ba'diyah pun ibadah juga. Tunggu sekejap antara maghrib isyak dengar ceramah ni ibadah juga. Nanti kita azan isyak, nanti kita sembahyang sunat qabliyah isyak, kemudian kita sembahyang isyak, kemudian ada ba'diyah isyak, kemudian kita ada baca suratul mulk lagi. Semua tu tanda-tanda pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahanlah kita menjadi hakikat sebenar hamba yang disebut sebagai hamba Allah. Memang betul ramai kita disebut hamba hari ini, tapi nak nyatakan bahawa nak jadi hamba Allah, sebenar-benar hamba macam ibu ayah buat ni sukar, payah sebenarnya. Ramai orang dekat luar sana tu tidak ambil kesempatan langsung untuk menunaikan solat secara berjamaah. Sedangkan mereka tahu bahawa solat berjamaah ini adalah satu amalan yang tidak pernah pun ditinggal oleh baginda Rasul. Mengaku sayang Nabi, mengaku sayang Rasul, suka jadi umat Nabi Muhammad, tapi untuk melaksanakan apa yang dibuat oleh Nabi, sukar. Kenapa sukar tuan-tuan? Adakah kerana hawa nafsu? Ya, mungkin boleh jadi juga kerana kita terpedaya dengan hawa nafsu kita. Sukarnya kita nak melaksanakan tuntutan yang Nabi buat. Ataupun yang keduanya, mungkin kita tidak ada kekuatan. Bila kita tidak ada kekuatan, maka mohonlah kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah, diberikan kekuatan untuk melaksanakan segala tuntutan sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan kita ni bergantung dengan Allah. Selain daripada kita ada usaha ikhtiar, kita ada juga doa dan juga tawakal. Mohon kepada Allah diberikan kekuatan kepada kita untuk kita boleh beramal dengan amal yang banyak, dengan amal yang soleh. Dan doa juga kepada Allah. Kita nak apa lagi? Nak perbaiki akhlak kita. Hari ini masalah akhlak sangat-sangat runcing sekali ya. Masalah akhlak. Mudah-mudahan kita dah ngaji lama ni. Ibu ayah ngaji lama tiap-tiap malam, tiap-tiap pagi, subuh, malam subuh ni. Mudah-mudahan ada peningkatan. Ni tahun baru hijrah ni, kita tak boleh nak meningkat dari segi rezeki kita, kita meningkatlah dari segi kualiti hidup kita. Maknanya kita tambahkan akhlak kita. Dulu asyik ngumpat orang aja, tahun ni kita berhentilah. Kurang-kurangkan atau berhenti teruslah ngumpat orang. Kalau tahun-tahun dulu asyik kerjanya nipu orang aja, ni tahun hijrah baru ni kita azam baru, berhenti nipu orang.
Kalau yang lepas-lepas tu kita kerja kita memang panas baran dekat rumah, asyik marah orang rumahnya je, salah sikit pun marah, maka kita ubahlah tahun baru. Tahun yang lepas kita tak pernah pun tolong orang rumah kita, buat kerja rumah tak pernah langsung. Tahun ni kita azam lah, kita ubah diri kita, tingkatkan akhlak kita. Tahun ni kita sama-sama bantu orang rumah kita. Dia sapu sampah, kita sidai baju. Dia masak, kita kemas rumah. Contohnya gitulah. Maknanya adalah pembahagian tugas dalam rumah tangga tu. Kan Nabi tu, kan sunnah-sunnah Nabi tu. Nabi kan kalau di rumah isteri-isterinya kan dia sentiasa menolong isterinya. Sayyidina Anas bin Malik itu duduk dengan Nabi selama 9 tahun lebih kurang 9 tahun 10 tahun gitulah duduk dengan Nabi, daripada usia dia 9 tahun sampai usia dia 19 tahun, lebih kurang 10 tahun lah duduk dengan Nabi. Kata Sayyidina Anas, aku tak pernah pun dengar Nabi ini marahkan aku ataupun merungut pasal kerja-kerja yang aku buat dalam rumah baginda. Malahan yang selalu aku dengar, Nabi akan cakap, wahai Anas, apa yang boleh saya bantu? Ya Allah Akbar. Ni Nabi kita punya akhlak. Anas kecil lagi, 9 tahun, budak. Kalau buat kerja memang compang-camping, memang menyakitkan hati lah kata orang tu kan. Tapi Nabi tak pernah pun mengungut, Nabi tak pernah pun marah. Yang Anas kata, yang aku pernah dengar, selalu dengar, Nabi kata, wahai Anas, ada tak benda-benda yang aku nak bantu? Allahu Akbar. Ini sikap dan juga akhlak Nabi. Jadi ibu ayah hadirin-hadirat sekalian, kita bertukarlah daripada akhlak kita yang kurang baik kepada akhlak yang lebih baik. Terutama kita lah golongan Melayu ni. Saya teringat cerita ni, saya pernah dengar Datuk Noh dulu, masa dia jadi mufti, dia ceramah. Saya dengar dia ada satu cerita, ada seorang Cina ni, anak Cina ni nak keluar daripada agama Cina tu lah, agama Kristian ke ataupun Buddha ke, dia nak convert kepada agama Islam. Ni kisah ni Datuk Noh cerita, jadi saya cerita balik sajalah. Dia bagi tahu hasrat dia kepada ayah dia, wahai ayah, saya ni dah umurnya dah macam boleh berfikir dengan logik, dengan matang. Waktu tu usianya pun dah lebih 17 tahun, dah 20 tahun. Dia mengadu dengan ayah dia, dia rasa macam nak cari sesuatu, jiwanya kosong. Dia kata jiwanya kosong. Jadi ayah dia tanya, ada tak benda yang boleh mengisi jiwa kamu ni? Dia kata ada, dia nak masuk agama Islam. Bapa dia langsung tak merah muka, tak mengamuk. Tak mengamuk langsung. Cuma bapa dia cakap, awak pun dah besar, awak pun dah boleh fikir dengan matang, awak pun dah boleh fikir mana yang baik, mana yang buruk, terserahlah pada awak. Tu mula-mula kata ayah dia, belum bagi lagi tu. Dia belum lagi bagi. Dia cuma cakap terserahlah pada awak. Tapi sebelum awak nak masuk agama Islam, malam ni ikut ayah. Ayah nak ajak jalan-jalan. Ayah dia punya pandai, psycho. Ni namanya psikologi. Dia tak ngamuk pun, dia psycho anak dia. Dia pergi mana tuan-tuan? Dia pergi kelab malam. Bapak dia bawa anak dia yang bujang ni pergi kelab malam. Duduk kat kelab tu, buat apa ya kita kat sini ya? Tak apalah, duduk je, minum air apa benda lah. Bukan air arak lah, kat kelab tu mungkin ada air lain kan. Dia minum. Kemudian dia kata, perhatikanlah berapa orang Cina dalam ni. Hampir tak ada orang Cina. Dalam kelab malam tu penuh orang Melayu Islam lah. Penuh orang Melayu Islam. Jadi anak dia kata, tak ada lah orang Cina, orang Melayu je ramai ni. Orang Melayu ni semua Islam, dia cakap. Dah lah, dia tinggalkan kelab malam tu. Dia pergi lokasi kedua, tempat orang lomba-lomba haram ni. Dia pergi kat Jalan Duta ke jalan mana tu. Dia tunggu situ, dia tengoklah mak rempit ni berlomba semua, berlomba haram. Dia kata, nak, ada tak orang Cina kat lomba haram ni? Kata tak ada juga orang Melayu. Lomba haram pun orang Melayu juga. Kemudian dia pergi, besoknya dia bawa pergi universiti, pergi pustakaan. Maka dia tengok kat situ orang Melayu sikit aja, yang ramai orang Cina. Banyaklah lagi tempat, 2-3 tempat dia pergi tu. Maka anak dia dapat gambaran sini bahawa Islam ni pun tak berapa baik.
Senang je. Orang kafir ni kita bagi psikologi yang itu je dia lemah terus. Dia kata Islam ni macam gini rupanya Jadi dia tak jadi, ibu ayah yang tak jadi convert dalam agama Islam disebabkan psycho yang bapak dia bagi tu. Allah Rabbi. Itulah akhlak kita sebenarnya pada hari ini ya. Itu kita kena ubah kita punya sikap ni, tahun baru ni kena ubah. Jangan tunggu Allah yang ubah nasib diri kita. Ada selalu kita dengar ayat Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apa dia? Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka sendiri yang mengubah nasib diri mereka sendiri. Saya nak bagi faham ibu ayah jemaah yang ada dekat masjid ni. Minta maaf ya, ramai orang gunakan ayat ni sebagai tafsiran yang salah. Dia kata kalau kita tidak usaha, kita sendiri tak keluar daripada kepompong kehidupan kita, kita masih malas saja, maka kita duduk dalam takut itu sajalah. Dari sudut psikologi dia nak cakap macam itu tak apa. Tapi kalau dia kaitkan dengan ayat ni, dia tafsirkan begitu, salah. Ayat ini tafsiran yang benarnya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum. Maksudnya segala nikmat yang Allah berikan kepada kita ni, ke atas muka bumi ni, Allah jamin Allah tidak akan tarik ibu ayah. Allah tak akan tarik. Tengoklah nikmat mana yang Allah tarik. Makin senang kita kan. Buah-buahan pun masih banyak lagi jual. Temikai daripada dulu sampai sekarang harganya sama. Ada tempat mahal, saya pergi tempat murah, harga macam saya kecil-kecil dulu. Harga macam ni lagi. Sebuah temikai boleh dapat RM5-6 lagi sebiji. Maknanya nikmat Allah ni makin hari makin hebat sebenarnya nikmat Allah ni. Makin hari makin bertambah hebat. Dulu tak ada KFC, sekarang dah ada KFC. Dulu tak ada McDonald's, sekarang dah ada McDonald's. Tahun 70-an dulu tak tahu ada apa kan. Sekarang ni dah macam-macam makanan ada. Makanan Korea ada, makanan Jepun ada, makanan Perancis, semua ada. Pizza Hut, semua ada. Nikmat Allah ni tak berkurang, makin bertambah. Pasal Allah jamin Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum. Maksudnya Allah tidak akan tarik pun nikmat-nikmat tersebut. Rezeki, makanan, apa semua Allah tidak akan tarik. Tetapi dengan sebab maksiat yang manusia buat, maka nantikanlah azab daripada Allah. Itu maksud dia ayat ni. Dah bila kita banyak sangat melakukan maksiat, maka nantikanlah azab daripada Allah. Tuan-tuan kalau ada dengar 2-3 hari ni ada apa tu, ada cerita pasal Malaysia akan kena apa tu, gempa kan, itu kita doalah dijauhkan. Kerana doa kita ni senjata. Kita doa mohon pada Allah agar dijauhkan daripada musibah-musibah yang macam itu. Kita tak sanggup tuan-tuan nak terima musibah macam itu. Gempa tu dikatakan kalau terjadi dia lebih hebat daripada Turki. Turki pun berapa ribu orang mati. Kalau kita kena tak jadi apa gitu. Mudah-mudahan Allah jauhkan. Amin ya rabbal alamin. Okey ibu ayah, hadirin hadirat yang saya kasih sekalian, kita sambung pengajian kitab kita, kitab bimbingan mukmin, dalam tajuk hari ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita sambung bacaan pada berhenti yang lepas tu. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Bahkan Allah tetap maha tinggi darjatnya dari arasy dan langit, sebagaimana dia juga maha tinggi darjatnya dari bumi dan tanah. Walau bagaimanapun dia tetap dekat kepada maujud dan lebih dekat kepada hambanya dari urat leher hamba itu sendiri. Rapatnya Allah, dekatnya Allah dengan kita. Dekatnya kepada hambanya tidak serupa dengan dekatnya jisim kepada manusia. Begitu juga dengan zatnya yang tiada serupa dengan zat jisim manusia. Dia tiada bertempat di sesuatu benda. Demikian pula benda tiada bertempat pada zatnya. Maha suci Allah dari dilingkari oleh sesuatu tempat, sebagaimana maha sucinya dia dari dibatasi oleh sesuatu zaman. Bahkan dia telah ada sebelum terciptanya manusia dan tempat lagi.
dan dia sekarang ada juga dalam keadaan seperti dulu juga. Di dalam zatnya dia telah dibuktikan kewujudannya oleh akal fikiran, dan zatnya dapat dilihat oleh pandangan. Bila tu? Nanti di kemudian hari di tempat tinggal yang abadi di syurga, insya-Allah. Di syurga nanti kita akan nampak zat Allah, wajah Allah. Di dunia ni boleh nampak tak? Tak boleh nampak. Boleh rasa tak di dunia ni? Boleh rasa. Macam mana kita nak rasa? Melalui solat sebenarnya. Melalui solat. Tapi tak ramai yang dapat solat ke tahap yang boleh mengenal hakikat zat Allah ni. Tak ramai. Mungkin di antara kita mungkin tak ada. Kalau di kalangan para sahabat, ia ramai. Antaranya macam Nabi sendirilah, para sahabat sendiri, termasuk Saidina Ali sendiri. Itu sudah sampai ke tahap merasakan zat Allah. Bila dia solat tu, dia rasa Allah. Sebab itu dalam pengertian ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kita belum capai lagi tu. Kemanisan ibadah pun kita belum capai lagi. Apatah lagi kemanisan solat sampai rasa Allah berada dengan kita ni. Kita belum sampai tahap ni lagi. Kalau para sahabat, contoh Saidina Ali kan, tuan-tuan pernah ingat tak kisah dia dipanah tu? Ketika mana dia ajak, dia suruh orang buka panah dia tu, dia bagi tahu pada sahabat dia, ketika aku telah mengangkat takbir, maka engkau cabutlah panah tu. Apa berlaku selepas dia keluar pada semayang? Dia tegur para sahabat, kenapa engkau tak cabut lagi panah tu? Sahabat kata, wahai Saidina Ali, panah tu telah kami cabut. Apa kita punya gambaran, tuan-tuan? Dia dalam solat dia tidak rasa langsung sakitnya dia cabut panah. Bayangkan kemana fanaknya hati jiwa dia tu. Kemana perginya akal fikiran dia ketika dia solat. Begitulah indahnya para sahabat dulu kalau dia mengerjakan solat. Itu kisah Saidina Ali. Banyak lagi kisah sahabat-sahabat yang lain. Dan insya-Allah ibu ayah, kita akan dapat menikmati nikmat yang paling besar dekat syurga besok, iaitu nikmat memandang wajah Allah. Inilah yang diidamkan oleh siapa tu? Wanita wali Allah tu, Rabi'atul Adawiyah. Dia tanya Rabi'ah, kau ibadah sungguh-sungguh hebat ni nak apa? Kata, adakah kau nak syurga? Kata Rabi'ah, kalau aku nakkan syurga Allah, maka haramkan aku masuk ke syurga tu. Kalaulah aku ibadah kerana takutkan neraka, maka dia minta Allah campakkan dia ke neraka tu. Jadi apa sebenarnya kau ibadah ni Rabi'ah? Hebat sangat ibadah kamu ni. Maka Rabi'ah kata, aku hanya nak menatap kekasihku, wajah Allah. Itu tujuan utama dia banyak ibadah tu, tuan-tuan ya. Dikatakan para ulama, dia punya selawat sehari semalam saja 50,000 kali. Tak banding dengan kita. Kita nak dapat 50 kali pun tak dapat tak. Dia 50,000 kali. Dia punya solat malam saja diriwayatkan sebanyak 300 rakaat. Rabi'ah ni sembahyang malam tiap-tiap malam 300 rakaat. Kita nak buat 3 rakaat apa tu sembahyang apa tu pun susah, witir kan. Dia boleh buat 300 hari-hari. Itu orang tanya dia, kenapa kau ibadah ni Rabi'ah? Kerana dia nak mencari redha Allah, dan dia nak melihat wajah Allah. Itu dia nak sangat. Jadi ibu ayah, hadirin hadirat sekalian, kita pun insya-Allah dapat juga merasai nikmat ini sekiranya diizinkan Allah. Tapi bukan di dunia inilah, insya-Allah di hari akhirat nanti dalam syurga. Hal ini merupakan satu nikmat dari Allah dan belas kasihannya untuk orang-orang yang berbakti kepadanya, dan sebagai penyempurnaan kenikmatan daripadanya ialah pengurniaannya untuk melihat wajahnya yang maha mulia. Siapa yang tak nak tengok wajah Allah? Dekat muka bumi ni kita fikir pasal Allah tak boleh terfikir di akal kita. Tuan-tuan tak payahlah nak memikirkan macam mana rupa Allah, macam mana zat Allah ni.
kat manalah Allah berada sekarang ni. Tak boleh nak fikir. Itu adalah hakikat. Zat itu adalah hakikat Allah. Dan hakikat zat itu hanya Allah yang tahu. Allah je tahu rupa dia macam mana, tempatnya di mana, keadaannya macam mana. Yang kita jadi makhluk ni yang boleh kita faham berdasarkan ayat Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Itu bolehlah, laisa kamitslihi syai'. Itu jadi panduan kita ibu ayah ya. Maknanya kalau kita nak fikirkan zat Allah ini, kita kena fikirkan bahawa Allah ni tidak sebanding pun dengan makhluk. Bayangkanlah, tidak sebanding pun dengan makhluk. Macam mana tu? Adakah, kalau kita tanya, adakah Allah duduk sekarang? Kalau Allah duduk, dia menyerupai makhluk. Adakah Allah berdiri sekarang? Kalau dia berdiri, dia menyerupai makhluk. Adakah Allah berwajah sekarang? Kalau dia berwajah, dia seperti makhluk. Kalau dia rupa macam kita dia lah. Tak boleh nak dipikirkan. Malahan kalau kita panggil orang yang paling bijak pandai pun di atas muka bumi ini untuk memikirkan zat Allah, ternyata mereka tak mampu untuk memikirkan. Yang Allah suruh fikirkan bukan zat dia, tapi ciptaan yang Allah cipta ni dia suruh kita fikirkan kebesarannya. Fikirkan ciptaan Allah sampai kita melihat kebesaran Allah, sampai nampak kebesaran Allah. Baru betul. Barulah kita boleh fikir macam mana Allah ni dan boleh kita dekat dengan Allah. Kita sambung lagi sikit. Dan bahawasanya Allah Ta'ala itu maha hidup, maha berkuasa, maha tinggi dan maha memaksa. Tiada didatangi kecuaian atau kelemahan, tiada dihinggapi kelalaian atau ketiduran, dan tiada terkena kehancuran atau kematian. Dialah satu-satunya yang menjadikan dan menciptakan, satu-satunya yang mengadakan dan membentuk. Dialah maha mengetahui akan segala sesuatu yang telah diketahui. Ilmunya meliputi segala apa sahaja yang berlaku di dasar bumi hingga ke atas langit. Tiada sesuatu pun yang terlepas dari ilmunya, sekalipun seberat atom, sama ada dalam bumi atau di puncak langit. Bahkan dia mengetahui gerak-geri seekor semut yang hitam di atas batu yang licin di malam hari yang gelap gelita. Dia mengetahui juga gerakan sebutir debu di tengah-tengah cakrawala ini. Dia mengetahui yang rahsia dan yang tersembunyi. Dia yang menyingkap akan perkara-perkara yang terlintas di dalam diri dan gerak-gerak hati, dan segala rahsia yang disembunyikan, iaitu dengan ilmunya yang qadim azali, dan dia masih bersifat dengannya di dalam azali. Itu adalah Allah. Sifat dia yang kita nak kaji sekarang ni. Sifat keagungan dia, mengetahui dengan ilmu dia, mengetahui segala-galanya, termasuk apa tadi tu, semut yang kecil di malam yang gelap gelita berjalan di batu yang hitam, Allah nampak. Itu kita punya fahaman ya ibu ayah ya. Kalau di sudut fahaman Syiah, minta maaf, Syiah ni dia ada satu fahaman dia disebut sebagai Al-Bada'. Al-Bada' ni senang cerita, kalau saya nak fahamkan ibu ayah, Al-Bada' ni maksudnya jahil. Syiah, kenapa kita kena bentera Syiah ni sebagai satu fahaman yang sesat? Kerana dia meletakkan Allah ini salah satu sifatnya adalah jahil. Bada' itu jahil. Dia kata Allah ni jahil. Allah hanya mengetahui sesuatu yang telah ditunjukkan sahaja, baru Allah tahu. Selagi benda tu tidak ditunjukkan, Allah tak tahu. Itu pandangan yang ada dalam Syiah. Maknanya kalau dalam kocek saya ada 20 sen, Allah tak nampak 20 sen itu. Sehingga kan kita keluar daripada kocek ni dan kita tunjukkan, barulah Allah tahu. Itu namanya Al-Bada'. Ini fahaman siapa? Syiah. Bukan fahaman kita Ahlus-Sunnah. Fahaman kita Ahlus-Sunnah, Allah mengetahui segalanya, termasuk rahsia doa-doa tuan-tuan. Sebab itu kalau tuan-tuan berdoa, tak payah kuat-kuat, tak payah doa sampai kata orang tu habis tekak ni, habis suara doa.
tak dapat, tak makbul, kita tambah kuat lagi doa kita, tak payah. Allah ni dia maha mendengar. Bahkan kalau kita tidak doa pun Allah tahu apa yang terlintas ke hati kita. Allah tahu kita nak apa, kita suka apa. Cuma Allah bagi tu apa yang terbaik untuk kita. Allah bagi terus apa yang kita minta. Takut kita jadi orang yang riak nanti. Takut kita jadi orang yang sombong. Yang ini semua ni penyakit-penyakit yang boleh membawa kita ke neraka ni. Allah tak nak tu. Sebab itu kenapa kita didatangi sakit, kenapa doa kita ada yang tidak makbul. Kerana itulah Allah nak didik hati kita. Boleh saja kalau Allah nak kasih kita ni, kalau hati kita sudah baik, boleh saja Allah nak kasih. Macam wali-wali Allah ni hati yang sudah bersih dah. Dia nak berapa saja duit, kata sajalah, sebut berapa saja nilainya, maka dia berdoa, Allah akan kasih. Kerana mereka dapat handle keadaan macam itu. Kita ni manusia biasa ni takut tak boleh handle. Dikasih rezeki yang meriahnya itu, mewah macam itu, takut lain pula jadinya. Dah tak ke masjid lagi dah. Hari tu elok-elok belum jual tanah, mari masjid maghrib ni. Dapat jual tanah 1 juta, dah tak mari dah. Duduk sini dah tak mari dah. Dah pergi Thailand, dah pergi Krabi, dah pergi Phuket, dah pergi Hawaii, dah pergi. Kita dengar je lah cerita dia hantar kat Facebook. Pergi Turki, pergi sana, pergi sini, jalan sana, makan angin sini. Dah tak mari dah surau, tak mari masjid lagi dah. Kadang Allah buat macam itu. Kenapa Allah tak kasih kita apa yang kita minta? Kerana Allah tidak mahu kita rosak. Dan Allah sayang kita, tak mahu dengan sebab-sebab penyakit hati nanti itu mengundang kita, membawa kita ke neraka. Sangka baik dengan Allah, dan kita doa secara lemah lembut saja dengan Allah. Nescaya Allah akan mendengar segala permintaan kita. Jangan jadi Syiah ya ibu ayah ya. Jangan kita sangka Allah ni tak tahu apa rahsia. Ya, Allah ni tahu segala rahsia kita. Tahu. Hebatnya Maha suci Allah. Dia kalau orang kafir, orang-orang Kristian ni, dia kalau sebut saja macam mana Allah, okey, gambaran orang Kristian, Allah itu macam manusia. Itu gambaran orang Kristian. Kalau ibu ayah nak tahulah. Ini kita belajar dekat universiti. Dia kata orang Kristian, orang kafir ni, dia bila sebut Allah bentuknya seperti manusia. Kalau tinggi pun tinggi sikit daripada kita tu, dan watak dia biasanya tua. Itulah watak yang digambarkan dalam fikiran orang-orang putih, orang barat, bahawa Allah ni berupa manusia dan usia dia agak tua. Itulah Allah pada pandangan dia. Itulah tak heran dia orang buat cerita superhero tu kan, ada Superman lah, apa benda tu, semua tu merujuk kepada kekuasaan lah tu. Dia berkuasa, dia ingat dia Tuhan. Kerana dia gambarkan Tuhan tu macam manusia. Tak bolehlah kita gambarkan macam manusia. Kita, tuan-tuan, contohnya saya pembuat meja ni. Kenapa saya buat meja ni tak rupa saya? Contoh, saya tukang meja, buat meja ni. Orang tanya, kenapa Ustaz punya meja tak rupa Ustaz? Macam itu dengan Allah. Dia buat kita tidaklah dia berupa seperti manusia. Macam kita buat meja ni, tak adalah rupa kita, rupa meja lah. Begitulah Allah. Jadi kita tak payahlah gambarkan zat Allah. Kita cukup kita belajar tentang sifat-sifatnya. Mudah-mudahan kita makin dekat dengan Allah. Maksudnya kita ibadah lah, makin takwa, makin takut dengan Allah, makin dekat dengan Allah, makin mengharapkan ihsan Allah. Dan saya sambung sikit lagi. Dan bahawasanya Allah Ta'ala itu maha menghendaki ke atas semua yang dijadikannya, dan maha pengatur terhadap segala yang diciptakannya. Tiada bisa berlaku sesuatu pun dalam kerajaannya atau kekuasaannya melainkan dengan ketentuannya dan kudratnya, dengan hikmatnya dan kemahuannya. Apa yang dia kehendaki akan berlaku, dan apa yang dia tiada menghendaki tidak akan berlaku. Tidak akan ada yang dapat menentang perintahnya, dan tidak akan ada sesiapa pun yang menyalahkan hukumnya. Tak ada pun kita boleh menyalahkan hukum Allah. Allah berhak
melakukan sesuatu. Okey, ibu ayah hadirin hadirat yang saya kasih sekalian, panjang lebar lagi perbincangan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Rasanya kita akan sambung pada pertemuan yang akan datanglah. Dan pada malam ini sekadar itu sajalah kita punya kuliah, dan kita tutup majlis kita dengan doa. Mudah-mudahan majlis beroleh keberkatan. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya mu'allima Ibrahim al-hikmata 'allimna wa ya mufahima Sulaiman fahimna fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibal sabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin. Ya Rabba Sulaiman wa ya Rabba Ibrahim wa ya Rabba Musa wa Isa wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min adh-dhulumatil wahmi wal jahli wan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr wal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.